Salam sejahtera kepada semua peserta dan rakan-rakan sekalian. Hai, nama saya Syukran Namaja daripada program Sarjana Muda Pengurusan Pembuatan dengan Kepujian dari Learning Center OUM di Sarawak. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk dalam subjek PBTD 4103 Pembangunan Produk Baru berkenaan dengan pendekatan pemilihan konsep untuk pembangunan produk dengan integrasi kemampuan berdasarkan kajian kes pembangunan Panasonic Smart Eco Inverter Air Conditioner. Pemandangan ini akan menerangkan bagaimana pemilihan konsep yang mampan dapat mempengaruhi keseluruhan proses pembangunan produk bermula daripada penilaian konsep sehingga kepada penyediaan produk dalam pasaran. Okey, pengenalan daripada pandangan hari ini ialah pemilihan konsep merupakan salah satu peringkat yang paling penting dalam pembangunan produk baru, kerana keputusan yang dibuat pada peringkat ini akan menentukan arah tuju keseluruhan projek. Dalam persekitaran perniagaan masa kini, organisasi bukan sahaja perlu menghasilkan produk baru yang memenuhi kehendak pelanggan, malah perlu mengambil kira aspek kemapanan seperti penjimatan tenaga, penggunaan bahan mesra alam, dan pengurusan kesan terhadap alam sekitar. Oleh itu, integrasi kemapanan dalam pemilihan konsep mampu meningkatkan daya saing syarikat serta menyokong kejayaan produk dalam jangka masa yang panjang. Okey, selain ketiga pula ialah berkenaan dengan konsep produk yang dinilai. Dalam kajian kes ini, terdapat 3 konsep yang telah dikenal pasti. Antaranya ialah konsep pertama ialah penyaman udara konvensional tanpa teknologi inverter. Konsep kedua pula ialah penyaman udara inverter yang memberi tumpuan kepada penjimatan tenaga. Konsep yang ketiga pula ialah Panasonic Smart Eco Inverter Air Conditioner, iaitu produk yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, teknologi Nano-X untuk meningkatkan kualiti udara, sambungan Wi-Fi serta penggunaan refrigerant R32 yang lebih masalah. Ketiga-tiga konsep ini kemudiannya dinilai untuk menentukan konsep yang mana yang paling sesuai untuk dibangunkan. Okey, pula yang keempat adalah penilaian konsep menggunakan push metric. Seperti yang kita lihat sini adalah push metric digunakan untuk membuat bandingan awal antara konsep-konsep yang dicadangkan. Kaedah ini membolehkan setiap konsep dinilai berdasarkan beberapa kriteria: penjimatan tenaga, kemesraan alam sekitar, kos pembangunan, ciri pintar, potensi pasaran, dan kepuasan pelanggan. Seperti yang kita lihat sini adalah simpul tambahan menunjukkan konsep tersebut lebih baik daripada konsep rujukan. Simbol tolak pula menunjukkan prestasi yang lebih rendah, manakala simbol S pula menunjukkan prestasi yang setara. Berdasarkan penilaian ini, konsep Panasonic Smart Eco Inverter Air Conditioner menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam kebanyakan kriteria, walaupun memerlukan kos pembangunan yang lebih tinggi. Okey, yang seterusnya ialah menggunakan kaedah Wedge Decision Metric. Selepas penilaian awal menggunakan push metric, Wedge Decision Metric digunakan bagi membuat keputusan yang lebih objektif. Setiap kriteria diberikan pemberat berdasarkan tahap kepentingannya. Sebagai contoh, penjimatan tenaga diberikan pemberat sebanyak 25% kerana aspek ini sangat penting kepada penggunaan masa kini. Berdasarkan pengiraan kos keseluruhan, konsep Panasonic Smart Eco Inverter Air Conditioner memperoleh skor paling tinggi iaitu 4.60 berbanding konsep-konsep lain. Oleh itu, konsep ini dipilih untuk diteruskan ke peringkat seterusnya iaitu pembangunan produk. Okey, berikut adalah kesan pemilihan konsep terhadap pembangunan produk.
Pemilihan konsep pada peringkat awal memberi kesan yang besar terhadap peringkat pembangunan produk yang seterusnya. Konsep yang dipilih akan menentukan spesifikasi, teknika produk, jenis bahan yang digunakan, kos pembangunan, serta strategi pemasaran yang bakal dilaksanakan. Selain itu, pemilihan konsep yang tepat dapat mengurangkan risiko kegagalan produk dan meningkatkan peluang kejayaan apabila produk diperkenalkan ke pasaran. Oleh itu, proses pemilihan konsep perlu dilakukan secara sistematik dan berdasarkan data yang tepat. Okey, kita bergerak kepada reka bentuk dan prototipe. Pemilihan konsep yang mempan turut mempengaruhi pasar, reka bentuk dan pembangunan prototipe. Dalam kajian kes ini, Panasonic perlu memastikan reka bentuk produk menyokong objektif penjimatan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Oleh itu, refrigerant R32 dipilih kerana mempunyai potensi pemanasan global yang lebih rendah berbanding refrigerant tradisional. Selain itu, teknologi AI dan IoT diintegrasikan untuk meningkatkan kecekapan operasi penyambung udara. Presisian CAD digunakan bagi menghasilkan reka bentuk 3 dimensi yang tepat, manakala teknologi pencetakan 3D membantu mempercepatkan pembangunan prototipe sebelum produk sebenar dihasilkan. Berikut adalah ujian dan pengesahan. Selepas prototipe dibangunkan, produk perlu melalui proses ujian dan pengesahan bagi memastikan ia memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Bagi produk ini, terdapat beberapa ujian yang penting dijalankan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah ujian kecekapan tenaga. Ujian ini adalah untuk menilai penggunaan tenaga bagi perkakas elektrik atau sistem untuk memastikan ia mematuhi payawaan kawalan selia. Yang kedua pula adalah ujian jangka hayat produk. Salah satu proses menilai ketahanan, kualiti dan keselamatan suatu produk sebelum dipasarkan. Yang ketiga pula adalah ujian prestasi penyejukan. Ujian ini merupakan proses penting untuk menilai keberkesiapan sistem seperti penyambung udara dalam memindahkan haba. Yang keempat pula adalah ujian kualiti udara. Ujian ini adalah untuk mengukur kehadiran bahan pencemar seperti habuk, PM2.5 ataupun PM10, gas berbahaya dan tahap kelembapan. Yang terakhir pula adalah ujian keselamatan elektrik. Merupakan satu prosedur pemeriksaan kritikal yang dijalankan untuk mengesan, membetulkan dan mencegah risiko litar pintas renjatan elektrik atau kebakaran pada peralatan dan pemasangan elektrik. Okey, yang seterusnya pula adalah pengenalan pasaran. Pada peringkat pengenalan pasaran, konsep yang mampan memberikan kelebihan kepada Panasonic kerana semakin ramai pengguna mula mengambil berat tentang isu alam sekitar dan penggunaan tenaga yang cekap. Oleh itu, strategi pemasaran boleh memberi penekanan kepada kelebihan seperti bil elektrik yang lebih rendah, udara yang lebih bersih, dan teknologi pintar yang meningkatkan keselesaan pengguna. Promosi digital, demonstrasi produk, dan kerjasama dalam platform e-dagang boleh digunakan untuk meningkatkan kesedaran pengguna terhadap produk ini. Pertumbuhan pasaran. Apabila produk mula diterima oleh pasaran, Panasonic perlu memastikan pertumbuhan jualan dapat dikekalkan. Pada peringkat ini, pemilihan konsep yang mampan terus memberi manfaat kepada pengguna kerana pengguna akan berpuas hati lebih cenderung untuk menyediakan pelanggan yang setia. Selain itu, syarikat boleh memperluaskan saluran pengedaran, memperkenalkan penambahbaikan produk serta meningkatkan perkhidmatan selepas jualan. Langkah-langkah ini dapat membantu Panasonic mengekalkan kelebihan daya saing dalam pasaran penyambung udara yang pintas yang kini semakin berkembang dengan pesat. Okey, kesimpulan daripada keseluruhan pandangan saya pada hari ini adalah pemilihan konsep yang mempan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan produk.
Keputusan yang dibuat pada peringkat awal bukan sahaja mempengaruhi reka bentuk dan pengeluaran, malah memberi kesan kepada ujian produk, strategi pemasaran, dan kejayaan pasaran secara keseluruhan. Melalui penggunaan alat seperti push metric dan with decision metric, Panasonic dapat membuat keputusan yang lebih sistematik dan objektif dalam pemilihan konsep yang terbaik. Daripada kajian kes ini menunjukkan bahwa produk yang mempan bukan sahaja memberi manfaat kepada alam sekitar, tetapi juga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing syarikat dalam jangka masa yang panjang. Sekian daripada saya. Terima kasih.